Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sidang pendengar, anak-anak permata yang Ustaz hormati, yang Ustaz kasihi, alhamdulillah, sekarang kita berada di dalam bulan Sya'ban dan berada di hujung bulan Sya'ban, dan tak lama lagi kita akan berjumpa dengan di antara satu bulan yang paling agung, bulan yang penuh barakah, bulan yang dijanjikan penuh dengan pahala. Jadi persediaan kita, adakah kita betul-betul bersedia dengan sambutan Ramadan, ataupun apa perasaan yang kita dapat? Adakah perasaan teruja, ataupun perasaan seram, ataupun perasaan gundah gulana? Itu kita kena tengok semula. Yang pastinya kita nak kita ini tergolong dalam golongan di antara orang-orang yang merasa teruja, berasa terus seronok dengan ketibaan bulan Ramadan. Okey, bulan Ramadan juga terdapat perbezaan di antara bila masuk bulan Ramadan. Kita ada perbezaan di antara puasa sunat dan juga puasa wajib. Okey, di antara puasa wajib, okey, bukan sahaja tahan lapar dan dahaga, akan tetapi kita perlu menjaga, yang paling penting, kita perlu menjaga kesucian dalam bulan Ramadan itu sendiri. Okey, perkara-perkara yang perlu kita buat, ataupun yang perlu kita lalui dalam bulan Ramadan, supaya bulan Ramadan ini kita tidak dicemari dengan perkara-perkara yang lalai, perkara-perkara yang membawa kepada maksiat. Dan juga apa yang penting sekali, bulan Ramadan ini juga adalah bulan di mana turunnya Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Baik, dalam bulan Ramadan ini telah diturunkan Al-Quran yang mana menjadi petunjuk, dan juga petunjuk itu boleh membezakan di antara yang benar dan juga di antara yang salah. Baik, dalam bulan Ramadan juga kita perlu ingat, perlu kepada melakukan seberapa banyak kebaikan, kerana apa yang Allah janjikan, masuk sahaja bulan Ramadan, Allah akan lipat gandakan segala kebaikan. Kalau contohnya bulan biasa kita buat kebaikan sedikit, maka satu pahala diberikan. Tapi dalam bulan Ramadan
kita buat satu pahala ataupun kita buat satu kebaikan, Allah gandakan berlipat kali ganda. Baik, seterusnya. Ganjaran pahala yang Allah sediakan boleh terhapus dengan perbuatan-perbuatan dosa, dengan perbuatan-perbuatan maksiat, dengan kata-kata yang buruk. Jadi perlu diingat dalam bulan Ramadan, jaga lidah kita daripada berkata dengan kata-kata yang tak baik. Okey, perlu menjaga lidah kita daripada berkata perkara-perkara yang lalai, daripada berkata perkara-perkara yang berdosa. Jadi salah satu perkara yang perlu kita elakkan adalah menjaga lidah kita. Tak kisahlah dalam bulan Ramadan, okay, sebelum ni kita suka umpat-umpat orang, ataupun sebelum ni kita suka ejek-ejek kawan. Bila bulan Ramadan, kita perlu jaga adab-adab, kita perlu elakkan mulut kita daripada mengejek kawan dan sebagainya. Baik, seterusnya terdapat banyak sangat keistimewaan yang lain dalam bulan Ramadan. Di antaranya apa dia? Yang pertama ialah terdapat juga yang disebut sebagai malam Al-Qadar, ataupun biasa kita dengar perkataan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu dalam bahasa Arab. Dalam bahasa lainnya kita sebut malam Al-Qadar. Dan yang disebut malam Al-Qadar ini adalah malam yang terbaik daripada 1000 bulan. Bayangkan, kita dapat satu malam, tapi kebaikannya kita dapat sebanyak 1000 bulan. Bayangkan berapa hari itu kebaikan yang kita dapat. Dan malam Al-Qadar ini juga kebiasaannya yang dikatakan oleh para alim ulama yang terdahulu, dikatakan malam Al-Qadar ini berlaku pada 10 akhir Ramadan. Maksudnya Ramadan biasa ada dalam 30 hari, 10 yang pertama, 10 yang kedua dan 10 yang ketiga. Dan di 10 yang ketiga itulah dijanjikan ataupun diberitakan akan turunnya yang disebut sebagai malam Al-Qadar. Jadi rebutlah sebanyak mana peluang, cubalah niatkan diri, cubalah kuatkan diri untuk dapat bangun malam, sama ada mengaji, baca Quran, ataupun bangun solat, disebutkan sebagai qiyamul lail, sama ada nak buat solat tahajud, sama ada nak buat solat witir, sama ada nak buat solat hajat, dan apa jua solat-solat sunat yang telah disyariatkan. Boleh kita buat. Kumpulkan sebanyak mana yang boleh. Jadi mana tahu kita bangun malam tu terdapatnya malam Al-Qadar. Jadi itu adalah peluang yang sangat-sangat besar dalam hidup kita. Baik, seterusnya bulan Ramadan juga adalah bulan yang Allah berikan diterima segala doa-doa kita. Takkan kita tak nak, kita nak minta dengan Allah, ya Allah berilah aku rezeki yang halal. Ya Allah berikan aku kelapangan dada sewaktu belajar. Doa banyak-banyak dalam bulan Ramadan. Minta doa yang baik-baik. Nescaya Allah akan kabulkan. Tapi waktu berdoa juga perlulah diiringi dengan adab-adab yang baik. Bukannya dalam keadaan kita dalam bilik air kita berdoa. Tak boleh macam tu. Dalam keadaan kita membuka aurat kita berdoa. Jadi tak boleh. Jadi doalah dengan beradab. Lagi-lagi selepas waktu solat. Okey. Buatlah kebaikan supaya doa kita itu Allah terima. Baik, dalam bulan Ramadan juga telah diberitakan ataupun telah diberitahu kepada kita
bahawa terbuka pintu syurga, dibuka semua, dan pintu neraka ditutup rapat, dan juga syaitan-syaitan dibelenggu ataupun diikat. Maksudnya dalam bulan Ramadan ini kita tak ada berperang dengan syaitan, kita tak ada dapat bisikan-bisikan syaitan. Itu semua adalah daripada hawa nafsu kita sendiri. Okey, kalau dalam sebelum ni kita selalu buat perkara-perkara yang tak baik, adalah hasutan daripada syaitan, dan dalam bulan puasa kita akan dapat juga bisikan-bisikan daripada hawa nafsu kita sendiri. Jadi lawanlah. Okey, kalau kita boleh lawan hawa nafsu kita, bermakna kita berjaya untuk melakukan kebaikan, seterusnya mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Takkan kita tak nak jadi insan yang terbaik, jadi orang yang paling baik di antara orang-orang yang selain daripada orang muslim. Jadilah muslim yang terbaik. Baik, Ustaz tak ada nak berkata panjang, dan Ustaz cuma perlu ingatkan supaya dalam bulan Ramadan ini berlumba-lumbalah membuat kebaikan, berlumba-lumbalah dalam membaca Al-Quran. Buatlah seberapa banyak kebaikan supaya selepas bulan Ramadan nanti kita akan sentiasa ajar diri kita dengan perkara-perkara kebaikan, supaya dalam hidup kita sentiasa Allah rahmati, sentiasa diberkati, dan yang paling penting kita berjaya di dunia dan di akhirat. Baik, sekian saja tazkirah ringkas daripada Ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.